Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pembacaan kitab Safinatul Najah, di mana semalam telah kita menyelesaikan membicarakan berkenaan dengan rukun-rukun tayammum, iaitu yang pertama adanya mengalihkan pemindahan debu tanah itu, yang kedua adalah niat, yang ketiga adalah menyapu muka, yang keempat adalah menyapu kedua tangan hingga ke siku, dan juga yang kelima adalah adanya tertib antara dua sapuan. Jadi sebelum kita masuki tajuk yang selanjutnya, pengarang tidak meletakkan beberapa perkara-perkara sunat yang dinamakan sebagai sunat tayammum di dalam kitabnya ini, kerana ia sebuah kitab yang ringkas. Maka harus kita faham di sini adalah kebanyakan sunat-sunat wuduk ini juga disunatkan kepada ketika melakukan tayammum, seperti bersiwak, seperti mengucapkan basmalah. Bersiwak ni bermakna sebelum dia memindahkan debu tanah tu kepada mukanya. Kemudian membaca basmalah, di antaranya lagi mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Cuma dia ada beberapa additional sunat-sunat tayammum yang tidak ada pada wuduk. Di antaranya adalah disunatkan bagi orang yang bertayamum ini untuk melepaskan cincin ketika hendak menyapu muka. Tetapi wajib untuk dia melepaskan cincin ketika nak menyapu tangannya. Kenapa? Kalau di muka itu kerana ia akan menghalang, bermakna ratanya debu tanah pada muka. Adapun berkenaan dengan membuka cincin, melepaskan cincin ketika menyapu tangan, maka hukumnya adalah wajib, kerana debu tak boleh masuk apa-apa yang berada di bawah cincin. Maka sebab itu melepaskan cincin ketika menyapu kedua tangan hukumnya adalah wajib. Jadi ini di antara sunat-sunat tayammum, dan juga yang wajibnya itu yang tidak ada pada wuduk. Kemudian begitu juga pada tayammum ini, perbezaan di antaranya adalah bahawasanya pada tayammum ini tidak disunatkan untuk menyapunya sebanyak 3 kali. Seperti mana kita tahu dalam keadaan wuduk, sunat membasuh muka 3 kali, mau cuci tangan 3 kali, sapu kepala 3 kali, cuci kaki 3 kali. Tapi dalam bab tayammum tidak. Bahkan hukumnya adalah makruh. Makruh menyapu 3 kali atau berulang-ulang kali dalam melakukan tayammum. Baik, begitu juga di antara sunat-sunat tayammum itu adalah menghadap kiblat seperti mana dalam keadaan wuduk. Dan juga sunat juga setelah tayammum itu untuk membaca doa seperti mana dia membaca doa setelah tayammum, setelah wuduk. Jadi pada tayammum tu doa pun nak baca sama juga dengan baca doa lepas wuduk, sama hukum dia. Baik. Jadi inilah, dan juga pada tayammum ini ada sunat yang lebih, iaitu disunatkan untuk dia merenggangkan jari, dia membuka tangannya itu supaya kena merata tangan tu pada debu, kemudian boleh sapu dengan lebih menyeluruh, lebih rapi, lebih rata kepada semua tempat, boleh kena pada sapuan pada muka dan juga tangan. Baik. Jadi inilah sebahagian daripada sunat-sunat tayammum. Termasuk juga dalam bab tayammum ini juga ada perkara-perkara yang makruh. Di antaranya adalah seperti mana yang dikatakan tadi adalah menyapu sebanyak 3 kali. Dan juga pada tayammum ini dia tak sunat untuk kita menyelang-nyelikan janggut. Ni tak sunat, masukkan debu-debu kat dalam janggut ni tak perlu. Subhanallah.
Dan lagi apa yang makruh, menyapu muka dengan debu yang tebal. Kadang-kadang dia ambil debu tanah ni banyak. So dia tepuk ni, kita boleh tepuk, sunat dia bila kita tepuk, kita ringankan, tipiskan. Tipiskan baru sapu kat muka. Kalau ambil tepung, satu muka sekali puk, tu namanya makan makeup. Makan makeup. Maka hukum tu adalah makruh. Subhanallah. Jadi, begitu juga dengan membasuh anggota tayammum itu sebanyak, menyapu anggota wuduk sebanyak 3 kali. Dan inilah dinamakan sebagai makruh-makruh pada perbuatan tayammum. Jadi kita lanjutkan sambungan tajuk yang dibicarakan atau yang ditulis oleh pengarang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mubtilatut tayammumi salasa. Perkara-perkara yang membatalkan tayammum itu ada 3. Sekarang ni dia masuk bab berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh batalkan tayammum. Kita dah tayammum, kemudian tayammum kita ini jadi batal, cancel. Baik. Ma abtalal wudu'ah, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi tayammum ini juga menjadi batal dengan berlakunya perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jika mana dia bertayamum itu kerana perkara-perkara yang memerlukan kepada wuduk. Tapi kalau dia bertayamum itu kerana hadas besar, maka dia tidak membatalkan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Sekarang ni kenapa pula akan mena dengan hadas besar? Contohlah sekarang dia nak masuk masjid. Orang ni junub, dia tak boleh masuk masjid kalau dia belum mandi. Dia tak sembahyang dulu, jadi dia tayamum. Maka dia tayamum kerana membolehkan dia mengangkat junubnya itu, sehingga dia membolehkan dia untuk memasuki masjid. Maka tayamum jenis seperti ini, dia tidak batal dengan batalnya perkara-perkara yang batalkan wuduk. Dia masuk masjid, tiba-tiba dia terbuang angin. Adakah dia nak kena keluar masjid pasal dah batal tayamum? Tidak. Pasal dia tayamum tu kerana mengangkat hadas besarnya, mengangkat junubnya, bukan kerana mengangkat hadas kecil. Tapi kalau dia mengangkat, tayamum itu, which is normally, kebiasaannya melakukan tayamum itu kerana melakukan perkara-perkara yang memerlukan kepada wuduk, seperti sembahyang, tawaf dan sebagainya, maka dia menjadi batal dengan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jelas? Baik. Kemudian, wariddah dan murtad, na'uzubillah. Jadi jika mana seseorang itu murtad, na'uzubillah, kemudian dia masuk Islam balik, maka dia itu dikira sebagai orang yang telah batal tayamumnya. Maka dia kena tayamum balik. Baik. Kemudian yang ketiga, watawahumul ma'i in tayammama li faqdi, dan menyangka, menduga adanya air jika mana ia bertayamum kerana ketiadaan air. Ini benda ni kita nak kena extra careful. Pasal apa? Sekarang ni pengarang mengatakan menduga air jika mana ia bertayamum kerana kehilangan air atau ketiadaan air. Berkenaan dengan menduga di sini, bermakna kalau dia dah kata menduga ni saja dah batalkan tayamum, apalagi kalau dia yakin, lagilah batal. Jadi dia memberitahu bahawa apabila seseorang itu menduga adanya air, maka batal tayamum dia. Dengan syarat, dia menduga itu atau dia menyangka adanya air itu, sedangkan pada tempat air itu tidak ada binatang-binatang buas atau perkara-perkara yang menghalang untuk sampai kepada air. Kalau dia ada seperti demikian, ada binatang buas ke, ada perompak ke, ada orang yang peragut nyawa ke dan sebagainya, maka ketika itu dah tak wajib lah ambil air itu, hanya tayamum cukup. Dia tak batalkan tayamum dia tu. Balik pada tadi, jadi kalau dia yakin adanya air, maka itu lebih patut. Ini kalau perkara ini berlaku sebelum dia sembahyang. Ini kalau berlaku sebelum dia sembahyang. Adapun jika mana dia sedang sembahyang. Sekarang sebelum sembahyang ni, tiba-tiba kita kat dapur, tiba-tiba dengar bunyi air kat bilik air. Memang kita tahu ni ada air kat dalam. Macam biasa, kita punya tamayang mungkin dah batal. Tapi sekarang kita tengah sembahyang, kita dengar bunyi air. So sekarang dengan bunyi air ni, kita tak sure sama ada ni bunyi air betul-betul air ke atau TV yang buka air. Dah lama tak dengar bunyi air, dia pun buka TV YouTube. Anak-anak kacau lah contoh. Kan, dengar bunyi ini air, air ke TV punya ni tak tahu. Subhanallah. Maka dilihat. Jika mana orang tu sedang sembahyang dan dia cuma menyangka adanya air, dah ada kembali air, ataupun tengah sembahyang tiba terjeling, nampak ada binatang tiba-tiba berkerumun satu tempat. Main dah sangkaan biasa tu ada air kat situ.
maka itu nama sangkaan. Jika mana dalam sangkaan dia sedang semayang, maka tak batal tayamum dia boleh teruskan semayang. Boleh teruskan, tak batal. Tetapi jika dia dalam keadaan semayang itu dan dia yakin ada wudu, ada air. Dengar ni, anak air dah buka. Okey, dah bilang. Ada dua masalah lagi. So dia nak kena faham betul-betul. First kali kita nak kena faham balik, sekarang tadi sebelum semayang. Ini kita tengah bicarakan tengah semayang. Tengah semayang, kalau sangka adanya air, kita just teruskan semayang. Tengah semayang, yakin ada air. Maka dilihat, jika mana kita itu bertayamum di tempat yang biasanya tak ada air, maka kita boleh just teruskan semayang. Tetapi kalau kita nak batalkan kerana nak mengangkat nak mengangkat wuduk, maka itu lebih baik. Tapi nak kata batal tak? Bersalahan kalau kita bertayamum di tempat yang biasanya ada air. So kalau tak ada air, dia memang boleh teruskan. Yang biasanya ada air, contohlah negeri kita ni, alhamdulillah, tiba-tiba hari tu tak ada air, dan tengah semayang tiba-tiba betul ada suara anak kita panggil, mak ada air ni, maka kita boleh batal kita bertayamum, kena angkat wuduk. Kena angkat wuduk. Pasal dia punya point ni adalah kita tayamum tu di tempat mana? Di tempat yang dalam keadaan yang wajib untuk kita qada atau tak payah qada. Dia ada list keadaan kita tayamum kena qada, list keadaan kita tayamum tak payah qada. Di antara keadaan di mana kalau kita tayamum kena qada, kalau kita bertayamum di tempat yang biasanya ada air. Biasanya ada air. Macam kita negeri kita ni lah, alhamdulillah. Contohlah umpama Singapura ni hari tu je saja tak ada air. Maka kalau kita tayamum pada ketika itu, kita kena qada. Tapi kalau kita bertayamum di tempat yang biasa tak ada air, kita belayar, merentas padang pasir dan sebagainya, tempat tu biasa tak ada air, kita tayamum, maka tak payah qada. Jadi ini yang kita nak faham di sini, apabila kita membicarakan berkenaan dengan sangkaan adanya air, kita kena dia ini berlaku sebelum sembahyang. Adapun kalau tengah sembahyang, maka dilihat, jika sangka saja, maka tak batal tayamum dia. Kalau dia yakin, dan dia sembahyang di tempat yang biasanya tak ada air, maka tak batal tayamumnya, cuma dia boleh batalkan sembahyang untuk angkat wuduk. Tapi dia sembahyang di tempat yang biasanya ada air, maka memang batal lah, maka dia kena angkat wuduk. Jadi inilah secara ringkasnya apa yang dikatakan oleh pengarang sini berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan tayamum seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi. Kita akan bahas sedikit lagi yang terakhir berkenaan dengan tayamum ini, insya-Allah pada minggu hadapan insya-Allah. Surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana wa amalana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna